Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat semua. So kita dah masuk ke siri yang ketiga untuk tips and tricks untuk artikel jurnal berindeks. Okay, ingin saya tegaskan di sini bahawa bila sebut tip and tricks, di sini saya ambil factors yang signifikan dia sangat kuat sebab dia tertulis dalam author guideline dan juga di website jurnal tersebut. Tetapi tip and trick ni juga dimasukkan juga aspek-aspek atau elemen kita boleh katakan jadi macam practice, jurnal practice tu. Okay? Sama ada siapa key player dalam jurnal tu, chief editor, reviewer dan juga kepada penerbit itu, marketing punya team dengan tim-tim admin. Jadi kat situ saya ambil semua prosedur itu dari segi keputusan, dari sudut terima, proses untuk buat correction sampailah kepada penerbitan, isu pasal kewangan sama ada bayar kan, kena bayar ataupun free, yang subscribe ataupun yang standard. Semua keputusan itu juga adalah aspek management, iaitu semua key player tadi itu. Jadi sedikit sebanyak tip yang saya bagi ni semua perspektif itu. Okay, sebab hari ni ada sedikit yang kita kata unethical sikit. Saya susah nak cakap unethical. Yes, kita boleh kata ada sedikit terkeluar pada unethical sebab tak tulis dalam author guideline. Tapi siapa yang pernah tulis artikel macam saya boleh kata saya dah hantar artikel beratus-ratus, dan beratus-ratus tu jugalah banyak nilainya yang artikel kena reject. Bila minta reject, itu saya, amalan saya lah. Bila artikel tu reject, saya email dengan dia, cakap terima kasih kerana ambil masa untuk membaca dan menilai artikel ini. Boleh tak saya request untuk dapatkan full komen? Jadi saya dapat juga komen-komen. Jadi saya tahu apa kesalahan saya. Sama juga kalau dah sampai under review, kena reject. Jadi dapat juga komen. So kita belajar daripada kelemahan dan kekurangan yang kita buat. So ni komen-komen dia, macam-macam jenis komen. Kadang-kadang komen pun kita kata tak professional lah, dia tak straightforward pun, so dia provokasi. Itu boleh berlaku dan saya pernah alami. Jadi ada dapat komen-komen yang kadang-kadang dia tidak menilai daripada penulisan kita, tapi dia komen dalam elemen luaran. Tapi kita faham itulah lumrah dalam sebuah penerbitan. Dia option, dia sangat luas, sangat banyak terpulang pada kita untuk hantar. Sebab tu bila kita dah dapat terbit dekat satu-satu jurnal tu, next step dia adalah repo. So kita jalankan hubungan yang baik dengan jurnal tu, menjadi reviewer ataupun selalu berkomunikasi, tolong promote dekat social media. Okay, dia nampak kita punya nak engage dalam kolaboratif tu. Biasanya benda-benda tu, faktor-faktor tu memainkan peranan juga dari segi mewujudkan repo, hubungan yang positif antara kita, authors, penulis dengan publisher. Okay, so hari ni tip yang ke-31 hingga 40. Sepatutnya 10, tapi bila saya prepare semalam, so bila seronok juga bila kita kaitkan dengan citation ni, kaitkan dengan reference iaitu rujukan. So asal 10 jadi 11, jadi terus jadi lagi 4, jadi 45. Jadi hari ni 15 tips lah. Jadi yang secara kumulatif kita punya tips kita ni dah ke 45. Mula 1 hingga 10, lepas tu 11 hingga 20, kemudian 21 hingga ke 30. Hari ni dah 31 hingga ke 45. Minta maaf, kita dah siri keempat. Siri yang keempat. Ingat sangat siri yang ketiga, siri yang keempat kita. Maksudnya 10, 10, 10. Hari ni 15. Mohon maaf daripada saya. Okay, kita terus pergi kepada 31. Okay, 31 adalah dari segi bila kita nak secara manually, kita anggap macam ni lah kan. Ada setengah, kebanyakannya kalau kita nak hantar ke jurnal masing-masing, dah sedikit draft. Subjektif draft ni ada yang dah 90% dengan nak masukkan dalam template ataupun format saja. Ada yang baru outline, ada yang dah ada sikit-sikit tapi nak kena ubah suai, mungkin turning in tinggi, nak keluarkan benda. So macam-macam keadaan. Jadi kat sini saya yakin masing-masing dah ada sedikit draft termasuk reference tu. Jadi kalau yang dah ada draft tu, okay, ataupun kita tengok dekat citation, walaupun reference kita tak lengkap lagi ikut format IPA, tapi kita boleh nampak dah. Cuba tengok dekat reference, apa nama jurnal itu. Yang kita cite artikel tu, apa nama jurnal dia. Cari jurnal yang paling banyak kita cite. Okay, paling banyak secara manually, rujuk reference, jurnal apa yang paling banyak kita cite, itulah
pilihan yang kita ada untuk cetuskan potensi dan peluang yang tinggi untuk artikel kita terbit. Jadi artikel kita boleh terbit dekat mana jurnal yang paling banyak citation. Itu memang betul. Ada sebab dia. Nanti kita bincang. Kenapa sebab jadi begini? Okey. Jika ada draft artikel, saya baca dalam slide ni ya. Jika ada draft artikel, lihat di bahagian rujukan. Saya sebut tadi, semak rujukan dengan mengenal pasti rujuk jurnal yang sama. Jurnal yang sama terbanyak. Okey, kalau kita nak hantar satu jurnal tu, tengok, oh jurnal ni sampai 4 kali citation jurnal A ni. Okey. Dengan berpandukan ini, ia dapat membuka potensi untuk kita hantar dalam jurnal tersebut. Okey, dia potensi maksudnya kalau kata saya chances untuk accept tu ada. Jadi tip yang pertama ni saya highlight bahawa kita boleh hantar artikel jurnal yang paling banyak kita buat citation, ada potensi dia. Saya tak nak cakap sekarang, saya nak cakap untuk tip akan datang. Apa kelebihannya kalau kita cite kat jurnal tu? Okey, saya cuma bagi satu dulu sementara. Sabarlah, kita ada banyak dah 45. Okey, dia kesesuaian. Oh betul lah, kenapa you hantar dekat jurnal ni? Sebab bila kita tengok citation dan reference tu memang relate dengan jurnal kami. Jadi material dengan bahan penulisan ini memang secocoknya match dengan jurnal ini. Justru publisher tak payah tanyalah, sebab itu memang checker dia. Dia akan tengok tajuk, abstract, keyword, kemudian tengok reference dengan appendix. So dekat reference tu dia double check, oh dia ni memang cite jurnal kita, quite few lah. So sesuai. Itu jawapan sesuai dalam sudut teknikal. Bila kita cite banyak sesuatu jurnal tu, itulah di tempatnya jurnal yang kita harus hantar, sebab itu akan menimbulkan kesesuaian artikel kita terhadap ataupun dengan jurnal tersebut. Itu tips yang ke-31. Okey, tip yang ke-32. Okey. Okey, kita dah plan. Okey, berdasarkan tips 31 tadi kita tahu dah jurnal A tu paling sesuai dengan kita, sebab tengok kat citation pun kita banyak cite jurnal A. Okey, kita dah tahu kita nak hantar dekat jurnal A. Okey, secara customnya you all kena tambah citation di jurnal A. Okey, kalau dah tahu nak hantar jurnal A, kita punya reference ataupun kita boleh tambah lagi beberapa citation terhadap jurnal A untuk memperkuatkan kesesuaian tadi. Okey, cite artikel jari jurnal itu ataupun jurnal tersebut. Nombor 1, ini penerangan dalam slide kan. Bila dah tahu nama jurnal untuk kita sediakan artikel penuh, maka kita digalakkan cite jurnal tersebut. Berdasarkan pengalaman peribadi saya buat arrange lah chief editor ataupun editor suggest kalau saya nak hantar dekat jurnal ni, saya perlu cite jurnal ni 3 ke 8. Maksudnya saya kena cite 3 hingga ke 8 citation, iaitu saya cite mana-mana artikel dalam jurnal tersebut. Tak kisahlah yang terbaru ataupun lama sikit, janji saya punya artikel ada cite jurnal ini. Jurnal yang saya nak hantar ni lah. Yang tu pengalaman yang saya dapat. Okey, kalau orang kata lain-lain tu tak apa. Saya jatuhkan dengan pengalaman saya dapat komen. Siapa yang dengar ni mungkin dia pun tahu, dia pun pernah dapat komen yang sama. Okey, bila kita cite jurnal yang sama dengan jurnal yang kita hendak hantar, menunjukkan artikel kita ni bersesuaian dengan jurnal tersebut. Match lah macam saya sebutkan tadi. Bila kita hantar dekat jurnal yang mana kita banyak cite, membuktikan bahawa matching, jurnal ni match, sesuai, kita hantar dekat sini. Point nombor 3, boleh juga kita cite general. Okey, ni ramai orang tanya, macam mana saya tak tahu nak cite jurnal tu, macam mana nak custom. Okey, yang ni you kena dengar sikit penerangan ni. Okey, macam ni. Dalam sebuah artikel mungkin topik kita tu mungkin baru dalam jurnal tersebut. Walaupun kita berlaku ada beberapa citation sesuai dengan jurnal tersebut, tapi dia ada satu topik baru dalam koleksi artikel di situ. Jadi bila nak menulis satu benda yang baru tu, kita boleh cite benda yang general tau. Contoh dalam jurnal tu, saya yakin dalam jurnal tu yang dah terbit dalam jurnal tu mesti ada orang buat kuantitatif dan buat kualitatif. Saya mulakan penulisan saya macam ni. Beberapa kajian, katalah dalam bidang saya di bidang healthcare, saya kata beberapa kajian healthcare telah menggunakan metod kuantitatif dan kualitatif. Antaranya, so yang study kuantitatif tu saya tengoklah dalam jurnal tu. Oh, tengok jurnal tu siapa tak yang guna kuantitatif? Saya cite lah. Itu maksudnya general. Juga kajian kesihatan juga digunakan dalam metod kualitatif. So saya tengoklah dalam kajian tu siapa lagi kajian healthcare, sebab jurnal saya hantar tu jurnal healthcare yang buat kualitatif.
Nampak tak kita boleh selit-selitkan jurnal itu untuk buat citation. Ataupun dekat isu research background. Kadang-kadang nak cerita pasal situasi sekarang ni healthcare. Katalah you nak ambil isu COVID-19. So ada artikel yang dah publish kat situ pasal COVID-19. So kita boleh cite COVID-19 daripada artikel sebelum di situ. Okey, ataupun nak cerita healthcare industri ni sangat penting menjaga well-being, kesejahteraan kan, hubungan antara pesakit dengan juga pihak hospital perlu ada buat hubungan komuniti yang baik. Contoh. Jadi kita pun nak buat benda tu. Katalah kita pun nak buat well-being contohnya. Jadi kita boleh cite artikel yang ada kat situ. Jadi itu antara pilihan yang ada lah. General methodology dekat research background, ataupun bila you kaji sesuatu research, saya tahu research tu boleh kembang seluas-luas ni. So saya kata okey, artikel ini boleh dikaji untuk penyelidik akan datang dengan mengintegrasikan idea saya tu dengan satu idea lain. Satu idea lain tu kita ambil yang jurnal dalam tu juga. Okay, nampak tak cara kita buat acuh? Jadi yang bila saya kata cuit-cuit, lepas ni banyak saya gunakan perkataan cuit-cuit citation tu maksudnya kita boleh cite, ambil bahagian general. Mungkin bahagian spesifik yang zoom tu kita tak boleh nak cite dekat jurnal tersebut, mungkin tak sesuai, kita ada jumpa baca jurnal-jurnal yang lain. Tapi kita nak pastikan kesesuaian, kita kena cite jurnal yang kita nak hantar. Okey, berdasarkan pengalaman saya buat range 3 ke 8. Yalah, ada yang 5, ada yang kata 3 sampai 6, ada yang minta 8. Jadi saya buat 3 hingga 8. Tapi kalau secara profesional sebenarnya kalau jurnal Q1, kalau impact factor dah 6, 7 ke atas, dia tak perlukan terlalu banyak. So bagi saya 3 ke 5 tu dah cukup okey dah. Okey, sebab dia ada satu lagi tip lepas ni yang 33 berkait dengan tip 32 ni. Okey, tip yang ketiga ataupun 33 keseluruhannya, cite artikel dari jurnal family. Okey, sebelum saya nak cerita pasal jurnal family ni, jurnal ni katakan yang tadi yang tips 32 tadi, kalau you cite artikel 32 terlalu banyak, kita panggil self citation journal. Okey, self citation index. Okey, dalam statistik Scopus atau WS, dia ada macam detail statistik. Bila dia kata total citation, dia akan measure dua, total citation with self citation journal ataupun total citation without self citation journal. Jadi secara keseluruhan dia kira dua-dua, self citation ke bukan self citation pun dikira dua-dua. Tapi dari segi measure by quality, nak dapatkan jelah nilai impact factor yang tinggi, memang di measure nilai yang bukan self citation journal. Okey, jadi memang publisher sedar yang kata okey, dia tahu yang kita cite journal dia banyak, dia tak marah pun tak boleh, positif juga, tapi dia akan advise satu lagi, dia suruh cite journal family. Ini yang tip yang 33 ni, cite family journal macam ni. Penerangan ni macam ni. Katalah you nak hantar journal, nama journal tu XYZ. Okey, journal XYZ. Okey, katalah dalam satu bidang, saya ambil dalam satu bidang. Kita ambillah satu contoh publisher Emerald. Publisher Emerald, saya nak ambil bidang saya mungkinlah saya nak ambil management. Contoh. Okey, saya nak hantar journal A. Tapi dalam Emerald, journal management ada 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada A sampai J. Saya nak hantar jurnal dekat A, tapi jurnal dalam bidang management ada 10 jurnal dekat Emerald. Jadi 10 ni family. Jurnal A dah cite, so family yang lain you all kena cite juga, jurnal B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu namanya family. Maksudnya kalau orang kata you kena cite jurnal family dia juga, maksudnya tetap publisher yang sama, bidang yang sama, tapi dalam bidang tu ada beberapa jurnal, ada beberapa pilihan jurnal. Jadi kita boleh cite juga jurnal family. Bila cite jurnal family, dia tidak dikatakan self citation journal. Jadi kalau ni bila pakar-pakar berkumpul lah, saya bukan pakar lah, saya tumpang dengar aje. Okey, bila kumpul pakar-pakar ni, dia orang berbincang dan sebagainya, memang dari segi weightage, biar kita banyakkan jurnal family. Maksudnya kalau nak cite tadi, kalau kata 3 hingga 8 tadi tu, saya cite jurnal family tu biar banyak, sampai 8 contoh dia, 6, 7, 8. Tapi jurnal untuk yang jurnal A tadi, saya cite mungkin 4 atau 5 je. Macam itulah. Lebihkan jurnal family daripada jurnal orang kata self citation tu, untuk kita memastikan bahawa jurnal ni kalau nak pergi jauh, dia tak terikat dengan pengguguran kiraan sebab dia terlalu banyak self citation journal. Okey. Saya nak tutup speaker ni, volume dia. Alright, kemudian kita pergi ke tips yang seterusnya.
Yang pertama tadi kita tengok dekat manual, paling banyak kita cite jurnal tu kita hantar. Kemudian dah tahu jurnal A kita nak hantar, kita terus cite jurnal A sebanyak mungkin. Okey, kemudian tips yang terusnya cite jurnal family. Okey, kemudian ni yang saya katakan citation ni dia ada beberapa perkara yang kita kena alert lah. Okey, lepas kita cite jurnal family, kita kena cite publisher pula. Okey, tadi kita dah cite jurnal A, kemudian kita dah cite jurnal family. Tips yang berikutnya, cite dalam jurnal dalam Emerald contoh dia. Tadi saya cerita pasal Emerald contoh publisher Emerald. Kita dah hantar jurnal A, dah cite jurnal A dalam Emerald. Cite family dia B, C, D, E sampai J dalam Emerald. So, secara keseluruhan kalau nak hantar ke Emerald, pastikan you punya reference kat Emerald. Itu bahasa paling mudah lah nak sebut. Kalau saya nak hantar dekat Sign Direct, reference saya banyak kat Sign Direct. Kalau saya nak hantar dekat Taylor, reference saya banyak kat Taylor. Okey? Kenapa nak buat macam tu? Kena buat macam tu. Nama pun tip and tricks. Sebanyak mungkin nak tengokkan kesesuaian. Nanti tanya macam mana nak masukkan Sign Direct. Inilah salah satu tips dia. Perbanyakkan reference kita di dalam publisher yang sama. Saya tambah sikit. Yang ni tak ada dalam slide. Kalau tak boleh nak sama macam mana? Okey, memanglah saya sendiri pun tak boleh 100%. Okey, cuma sekarang ni jurnal ni ada ego dia. Bukan ego lah, kita kata kasta atau level dia. Kalau Sign Direct, contohnya Sign Direct, dia ni tak cite Sign Direct sepenuhnya. Dia ada cite juga dengan Taylor. Dia kata apa? Taylor tak apalah, kitanya sama level. Dia cite dengan Sage, tak apa. Dia ni Sage cite dekat Emerald in the sign. Okey. So maksudnya walaupun kita tak cite, memang dari segi pemberat lebihkan dekat kata nak hantar dekat Sign Direct tadi kan. Memang berat dekat Sign Direct, tapi beberapa artikel tidak di-cite di Sign Direct, tapi di-cite di top publisher yang lain. Okey, contoh dia macam ni. Ini ikhlas lah kalau saya jadi editor. Kalau saya tengok dekat reference tu, okey, ada 20 reference. 16 reference tu ada dekat jurnal dekat satu universiti. Katalah universiti saya, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 16 citation dekat jurnal UPSI. So, 4 lagi tu berterabur. Katalah salah satu tu ada dekat jurnal saya. Okey, saya akan kata apa? Saya kata-kata manis lah, minta maaf, artikel ni bagus tapi kurang sesuai untuk hantar dekat jurnal ni, dan kita merasakan you berhak untuk hantar jurnal yang lebih baik daripada kami. Tu bahasa lembut. Bahasa kasar dia lah, dah reference tu dekat UPSI, pi hantar kat UPSI lah. Yang nak hantar kat kami buat apa? Jadi dekat sini dia akan tengok kesesuaian tu dekat UPSI. Okey, itu maksudnya custom. Okey, secara jujur pun betul lah. You dah memang acuan material tu dekat UPSI. Sewajarnya memang you kena submit dekat UPSI. Tu yang you kena faham. Okey. Jadi atas pengalaman saya ada tulis kat sini juga, disarankan kita oleh chief editor juga untuk cite jurnal dia, family dia dan juga publisher dia. Okey, ingat tadi kita kena cite jurnal tu, cite family dia dan cite juga publisher dia. Anda faham untuk kesesuaian. Kenapa macam ni? Memang dunia publication buat masa ini masing-masing berlumba untuk kejar reputation dan ranking. Masing-masing terikat dengan formula calculation H index dan sebagainya. So benda-benda ni yang diperlukan. Okey, selain pada apa yang saya sebutkan nanti, yang sebelum-sebelum ni dah tips yang ke-30, ini 31 sampai 45, maksudnya 1 hingga 29 itu sudah sampai 30 hari tu. So yang tu pun jangan lupa. Jangan sampai fokus tip hari ni terlupa pula fokus tip 1 hingga 30 hari tu. Okey, kita masuk yang site 35. Dalam website itu memang secara jelas kebanyakan jurnal yang bagus. Contoh top publisher punya website, jurnal-jurnal dia memang dekat, kalau you buka dekat website tu, dia ada belah kanan dia tulis most download, most cite, most view, popular. Bukan saja-saja dia letak kat situ. Macam hari tu saya katakan, bukan saja-saja letak kat situ, kita boleh copy title dia. Macam kita bincang last 2 days, tajuk kita kena sama dengan tajuk artikel yang dah terbit, kita ubah sesuai. Okey, kita kena sama dengan tajuk yang ada dekat most download, most view, most citation. Sama juga. Kali ni kalau kita nak buat citation, kita nak save site jurnal itu, so kita boleh start dengan most cite, most view, go download. Okey, kenapa? Sebab kat sini saya bagi reason. Kita boleh cite kerana artikel itu memang ada kekuatan dia sendiri. So artikel ni popular, download, memang banyak view, memang ada kekuatan dia, dan dia dah ada follower dia. Jadi bila kita cite ataupun kita cite authors dari artikel ini, dia akan membawa follower juga. Itu bagus jugalah.
Okay, kalau orang muda saya sebut dia senang faham, by follower. Tapi dalam kes ni bahawa pembaca juga dia akan tengok authors, siapa authors dia. Jadi kita bukanlah authors yang dia suka, tetapi kita punya artikel ada site authors yang dia suka secara indirectly. Jadi site lah jurnal yang most view, download dan citation ini, kerana bila kita cite artikel ni menimbulkan satu kekuatan dan menambahkan audience dan target pembaca, sebab dekat artikel kita ada kita cite nama-nama besar. Nama-nama yang saya sebutkan tadi lah, yang most view, download dengan citation. Okay, itu tips yang 35. Tip 36. Okay, yang ni lagilah orang tanya nanti, betul ke? Okay, ini pun dasar pengalaman saya, praktis. Okay, site chief editor. Macam mana nak tahu chief editor dia? Biasa dekat website, klik dekat editorial board, dia akan list senarai chief editor dengan editorial board. Okay, biasanya chief editor duduk atas sekali lah. Biasa ada nama dia, pangkat dia dan kemudian email. Kalau saya dapat email dia. Okay, dapat 3 tu lah. Nama, pangkat dan email, dan jawatan lah chief editor. Okay, hari tu saya dah bagi tahu tips kita berkomunikasi dengan chief editor. Sekarang kita cite chief editor. Saya bagi secara mudah lah Chief editor dia, secara benar dia, dan saya pun kalau jadi chief editor ataupun jadi editor buat satu jurnal tu, saya tak pernah hantar jurnal kat situ. Okay, kalau yang tahu dalam bidang saya, memang saya tak ramai kita panggil apa, dalam bidang saya tak ramai editor-editor yang exactly zoom macam bidang saya nak bidang lean. So kalau dalam bidang saya ada 2 je, Prof Jiju Antoni dengan Prof Gunasekaran, Prof Gunasekaran. Jadi 2 ni memang secara email memang kita selalu berkomunicate. So nak jadi reviewer, nak hantar jurnal dengan dia. Kadang-kadang dia pun kata, Fazli, kamu tak nak jadi chief editor? Something like that lah. Saya kata, tak apalah, muda lagi, tunggulah saya dah umur 40 ke atas nak jadi chief editor. Sebab kalau saya jadi chief editor atau jadi director buat jurnal-jurnal tersebut, macam mana saya nak hantar kat jurnal tu? Sebab konflik interest. You kena sedar satu benda, kalau jadi chief editor atau editor board, kita tak boleh hantar jurnal yang kita jadi chief dengan editor board. Banyak je jurnal dekat Malaysia ni, bila kita nak naik taraf dia ke Scopus, jurnal bagus, review cantik, memang taruh habis. Tapi bila kita nak hantar je, nak naik taraf pada Scopus, kat situ kita perasan, lah chief editor pun hantar jurnal kat sini juga, editor board pun hantar kat sini juga. Konflik interest, itu yang kena patah balik tu. Sebab kadang dia tak sebut pun, tapi sebenarnya jujurnya memang konflik interest lah. Kalau itu sebab tu tak boleh. Jadi apa dia dapat? Dah lah aku jadi chief editor, penat aku jadi chief editor, menaikkan taraf kualiti jurnal ni. Dah lah tak boleh nak hantar kat sini. Sekurang-kurang dia dapat token bila kita cite. Kan saya cakap tadi, chief editor akan orang pertama sekali akan tengok artikel kita. So tengok tajuk, okay, abstract match dengan nama jurnal, keyword pun okay, cantik, fully utilized. So kena dengan kita punya jurnal, scope of jurnal. So tengok kat reference, oh tengok reference, oh site jurnal ni, oh site jurnal family ni bagus. Oh banyak juga dia site dengan publisher ni, dia site aku jugalah. Kita manusia. Okay, bagus juga dia site aku ni, tak apalah. Lagipun dia cukup syarat. Lepas tu dia site aku pula tu advantage. Tak apalah. Kita biarlah kita sampai ke stage ke nombor 2. Chief editor kata okay, now boleh send dekat reviewer yang bersesuaian. Jadi fasa pertama dah lepas. So artikel kita dah masuk under review sebab fasa pertama dah lepas. Okay, jadi benda-benda tu, faktor-faktor tu kita boleh jadikan tip and tricks jugalah untuk kita ni. And saya rasa boleh. Kalau you rasa tak boleh nak cite dia, ada 2 situasi. Situasi yang pertama agak mustahil, sebab kalau nak jadi chief editor, dia kena pakar dalam jurnal tersebut. So kalau dia pakar dalam jurnal tersebut, dia ada dalam bidang dalam tu, of course dia boleh jadi chief editor. Kalau dia bukan covered dalam bidang tu, dia tak boleh jadi chief editor. Jadi mungkin kita yang tak betul, kita yang bukan dalam bidang tu. Saya bukan dalam bidang healthcare, saya buat hantar jurnal kat healthcare, dan saya bukan bidang healthcare. Jadi kita pula kata, oh tak boleh dah cite dia, yang tak boleh hantar. Sekarang you kena hantar jurnal ikut bidang. Okay, jadi sama macam saya ajarkan tadi, kita boleh cite chief editor dekat bahagian-bahagian general. Okay, mungkin kita tak sama secara spesifik, tapi ada benda yang sama. Dia pun buat kuantitatif, aku pun buat kuantitatif. Jadi kita boleh cite dia dalam konteks tu. Okay, dia pun buat hospital, dia pun buat hospital. So sebelum kita zoom ke bawah, kita katalah topik ini banyak dijalankan di hospital. Antaranya jalan di hospital di pelbagai negara. Contohnya ni dekat sini, jadi chief editor di UK. Jadi ada cara untuk kita buat citation, termasuk kita cite chief editor. Okay. Kemudian yang ni tambahan 37, kita boleh cite otai atau gurus. Okay, ini pandangan saya lah, pandangan saya, dan kadang-kadang bila kita duduk dalam satu team, dia macam ni tau. Kalau mostly ni jadi reviewer ataupun supervisor atau penilai pun,
Kalau kita tengok thesis, kita tengok lah siapa dia cite, tak tahu pula, rasa macam aku luar bidang lah pula. Padahal bidang student ni dengan aku lebih kurang sama je. Kenapa yang dia cite ni aku tak kenal Okay, jadi dah kita dah concern dah. Pernah tengok, lepas tu cite pula tu semua 1994. Ini time-time aku buat PhD, tak pernah nampak pun nama ni siapa ni. Okey, takkanlah sekarang 2020 duk baca zaman-zaman aku duk baca pula. Jadi kadang-kadang apa yang you cite dia lagi terror sebab dia pun dah baca artikel tu. Okey, dari kes ni dia akan concern yang bahawa tak strong lah you punya thesis ataupun artikel tak strong. Tapi bila you cite nama-nama besar, Sifu atau gurus, dalam bidang kita otai, si Mamat ni, Prof ni tahun 2020 dah publish, rajin betul lah Prof ni. Tapi dia punya penulisan memang bagus. Tengok reference sikit, betul lah. Jadi dia sebenarnya you positifkan reviewer tau dengan you cite otai atau guru. So the words yang kita gunakan sini adalah quality. Because of you cite nama-nama besar. Nama-nama besar ni bukan politik Nama-nama besar ni nama dalam bidang. So kita tahu kalau kita baca daripada artikel dia memang satu finding ataupun satu idea atau satu konsep yang sangat positif dan baik. Jadi bila kita cite otai atau gurus ni, dia sebenarnya menaikkan image. Image tu bukan hanya kita untuk kita dapat accept, tapi kepada publisher juga dia dapat tahu dengan bila you cite nama-nama besar ni, automatically jurnal kita pun baru nak naik. So dengan ada citation dengan nama-nama besar ni, kita boleh naik dengan seiringan yang berkualiti lah. So meningkatkan reputasi. Ingat kan? Jadi ada kesan juga bila kita cite nama-nama besar tu, bukan pada kita untuk dapat chances terbit, tapi kepada jurnal tu sendiri. Malah publisher tu rasa macam seronok kerana the material atau quality artikel ini adalah setanding dengan yang top one contoh dia. Sebab kita pun cite material yang sama. Okay? Material sangat penting. The way you citation, sumber tu sangat penting. Kadang-kadang dia tengok sumber ni dari mana, daripada Tanjung Malim. Tengok-tengok website pun tak ada, maklumat pun tak jelas. So dia meragukan citation ni. Sebab tu kalau citation ni, kalau maklumat yang tidak ada alam maya ataupun yang kita kata secara online, memang dia akan curiga maklumat tu. Kalau setakat satu tak apa, tapi kalau banyak memang reject lah. Saya sendiri pun kalau macam secara kita tahu kan jurnal-jurnal ni, tahu kalau dalam bidang tahulah ini jurnal mana ni, tak pernah dengar pun jurnal ni kat bawah publication, kita pun google jurnal ni dari mana. Jadi dia mula kita dah concern dah quality out ni. Biasanya yang otai-otai chief editor pula, otai-otai atau guru-gurus ni, dia akan hantar jurnal-jurnal yang common tu biasanya kita tahu semua reader tumpuan di situ. Jadi bila sebut common tu top publisher lah. Jadi yang tu kena hati-hati jugalah. Okey, yang ni 38 tambahan. Kadang-kadang bila kita kata kita student ataupun kita bersyarah, bila kita buat topik, kadang-kadang bidang kita ada rakan-rakan sama bidang. Kadang-kadang saya buat bidang sebelah bilik saya je orang yang sama bidang dengan saya. Kadang-kadang apa yang saya nak cite tu, saya sampai cite UK, padahal sebelah bilik tu bidang dia pun saya boleh cite, tapi saya tak nak cite. Okey, jadi cite lah orang-orang yang terdekat yang sama dalam bidang sama. You boleh cite jiran, supervisor. Jiran tu maksud satu bidang lah rakan sefakulti, rakan universiti yang sama, geng-geng yang sama topik dalam bidang, tak kisahlah dalam negara dan luar negara. Okey, ni penting kadang-kadang contoh bila kita macam saya kongsi bila saya cite artikel, yang paling penting orang tu yang saya cite tu bukan self citation lah. Contohlah ni cara saya lah, saya ringkaskan ni cara saya lah. Kadang-kadang kawan ramai, kita tulis artikel, kita buat sama-sama artikel, kau buat bahagian tu, kadang buat research sama-sama dalam satu grant. Jadi semua ahli grant ada dalam artikel. Kita buat satu artikel tu dengan satu kerjasama. Tapi saya ada satu benda yang saya nak sumbang pada universiti saya. Okey, kalau part metodologi tu, kenapa kita tak cite kawan kita yang kat seorang lagi tu kawan kita juga. Ni cerita saya nak salahkan saya. Okey, kawan kita juga. Jadi why not? Dia memang tak ada dalam artikel ni sebab dia tak boleh nama dalam artikel, sebab dia tak buat apa-apa pun, dia tak contribute. Tapi why not kita cite dia, sebab dia memang ada keluarkan satu jurnal yang berkaitan dengan method ni, kita cite dia. Dan sebenarnya kita buat ni memang benda yang sama pun. Daripada kita duk cite si Mamat X ni, back to cite dia. Tu maksud saya. Okey? Tu satu. Jadi kita boleh cite kawan-kawan kita untuk meningkatkan reputation universiti. Yang kedua, ini challenge. Bro, apa dia? Lama tak jumpa. Memanglah nak beritahu dengan kau. Aku baru ni aku ada tulis artikel. Dia pun cakap lah, gurau kan. Macam ni lah, kau tulis artikel bukan nak masuk nama aku pun. Kata, professional bro, kau pun akademik, aku pun akademik. Takkan kau tak bawa apa muka aku nak masukkan nama kau. Professional lah. Aku nak beritahu, aku ada cite je dengan kau. Sebab aku rasa dalam penulisan aku tu ada sentuh pasal method. Aku cite lah kau bro. Ada dalam 3 kot aku cite kau. Campur ni paper yang ketiga, 3 paper aku cite kau. Aku nak beritahu kau hutang aku 3 citation. Hutang? Kita main hutang ke sekarang ni? Aku dah cite kau 3, bila kau nak cite aku?
Dia jadi macam bukan bawa hutang sampai dengan mati, tidaklah. Jadi macam satu macam challenge. Okay, not bad. Okay, tak apa. Kau dah sign aku, terima kasih. Aku sign kau pula. Okay. Padahal ni adalah option. Saya tak sign dia pun tak apa. Saya boleh sign orang kat luar, tapi atas fikirkan dapat dua dalam satu. Aku sign kawan aku sendiri pun. Kawan aku percaya, aku pun alhamdulillah syukur bahagia. Jadi kita dapat bantu universiti pun dapat meningkat. Bila universiti UPSI berjaya pun bajet akan dapat banyak dekat universiti. Okey, jadi universiti pun dapat limpahan. So limpahan tu dapat, saya sebagai researcher pun dapat limpahan. Jadi dalam kes ni kita support each other. Tu contohlah. Contoh kadang-kadang kawan gurau je, tak pernah bawa sampai doa ataupun sampai orang kata bawa sampai nak fikir mati. Gurau-gurau macam tu je. Bro, hutang boleh nak bayar? Nanti aku bayar lah. Begitulah kan. Tapi kalau nampak macam stres, kita aku melawak je lah kan. Saja je nak naikkan kau punya semangat. Mana tahu bila aku cakap hutang pun kau semangat nak nulis. Positif je lah kan. Tapi kalau bawa sampai dia sakit, tak payahlah kan. Okay, itu lebih kurang lah strategi. Okay. Kemudian tips yang ke-39, cite artikel bagi menggambarkan aspek worldwide. Saya ada sebut sebelum ni tips, tapi yang ni fokus kepada citation. Okey, boleh cite dari sumber tempatan. Okey, sumber. Kita ni kena cite juga yang Malaysia. Kita kena cite juga ASEAN, Asia Tenggara, Asia dan worldwide. Bukan apa kan? You kena tahu artikel ni baca oleh worldwide. Lagi-lagi muka surat pertama, front page tu. Okey. Kalau you cite nama-nama yang kita kata satu indikator lah, contoh OIC, UNESCO, World Bank, Bank Dunia, dia akan nampak tak okey, artikel ni sesuai kita nak jual kat mana-mana pun. Okey, bukan hanya library UPSI je, library UKM je, kita boleh pergi semua library kat dunia ni. Kita boleh market kita punya journal ni. Jadi dia akan meningkatkan profitability. Jadi dari case ni dia akan suka bila kita tulis artikel dia bukan kaji di Malaysia saja. Okey, kalau itu saya lupa nak sentuh, kalau boleh tajuk tu lagi bagus, jangan cakap in Malaysia. Boleh make sure journal in Malaysia, tapi make sure journal yang kita kata boleh lah kita letak in Malaysia. Kau tengok journal yang dah terbit sebelum ni semua letak in Malaysia. Okey, tapi kalau letak sebut in Malaysia, jangan hantar tulis nama negara, sebab dia akan mengecilkan skop worldwide tu. Okey, jadi berbalik pada tip yang 39 ni, cite lah yang UNESCO ke Bank Negara, World Bank saya cakap tu, supaya audiens dia semakin besar. Okay, publisher pun happy. Oh, yang ni kita boleh jual, kita boleh market. Okay, so kat sini kata ini penting bagi menunjukkan artikel ini sesuai dan dibaca oleh semua orang di dunia ini. Publisher juga sebuah perniagaan, keluasan pelanggan iaitu pembaca itu sendiri dan pembeli artikel adalah menjadi keutamaan. Yelah, orang nak beli artikel tengok keluasan. Siapa-siapa boleh beli artikel ni, daripada Afrika boleh, daripada Japan boleh, daripada Jerman boleh, daripada Indonesia boleh. So keluasan pembeli dan juga audien pembaca. Sebab tahu jurnal ni selain daripada library yang beli, jurnal ni juga boleh dibeli secara direct, iaitu individual boleh beli secara direct. Jadi biasanya kadang-kadang jurnal ni smart, kadang-kadang dia bagi abstract, kadang-kadang bagi page yang pertama. Jadi bila page pertama tu nampak, oh ini sesuai ni. Dia pun sama, duduk kat Afrika pun. Oh, dia kata ini bagus ni, artikel sesuai. Sebab artikel ni walaupun nampak macam ASEAN, tetapi bila dekat introduction ni dia discuss worldwide. Jadi aku pun boleh baca lah untuk apply di Afrika. Jadi benda-benda tu juga mainkan peranan. Okay, nama pun tips. Jadi apa semua tips yang ada possibility, ada meningkatkan chances untuk boleh terbit, kita kena consider. Okay, yang ke-40, teknik citation adalah betul mengikut format yang telah ditetapkan. Okey, yang ni agak teknikal sikit. Minta rasa you kena jelas. Kalau tak jelas, kita bincang kat grup WhatsApp. Kadang-kadang kita tengok untuk first time tulis artikel atau tulis tesis ni, kita tengok, oh ada satu fakta tu sampai ada 4 sumber, 4 authors. Contohlah authors pertama si Aifa, authors kedua Bibiana, nombor 3 Cempaka, nombor 4 Dian. Okey, you cite 4. Fakta tu tentang XYZ. Adakah keempat-empat authors tadi menyebut ke XYZ tu? Menyebut ketiga-tiga tadi. Sebut X, sebut Y, sebut Z. Adakah keempat-empat authors tadi sebut ketiga-tiga ni? Tak. Sebab si Aifa semua sebut A je. Kalau si si Bibiana semua sebut Y. Kalau Cempaka Z. Cuma si Dian ni sebut ketiga-tiga. Jadi cara citation dia macam mana? Anda tak bolehlah cite sekali. Lainlah, kena cakap X oleh Aifa dan Dian, sebab Dian cover semua kan. Kalau yang B tadi Cempaka pula Bibiana dan Dian. Kalau Z tadi Cempaka dan Dian. Jadi teknik citation kena tahu. Begitu juga macam consider N, nak simbol ke AND. Kemudian tengok add all. Ini APA lah.
untuk first time kena letak penuh ke, boleh terus add all je. Jadi kat sini semua benda cara citation tu kena tahu. Okey, pastikan tiada kesalahan dengan citation sumber tidak betul atau tidak sah. Kadang-kadang tikam je lah, bobo je lah, volume berapa. Jangan main-main benda macam tu. So make sure citation adalah betul. Okey, macam saya sebut tadi, teknik betul, ikut format, kemudian tidak ada satu pembohongan ataupun tersilap, tak betul citation tu, ejaan nama salah ke, nanti kita akan discuss untuk next tips. So benda-benda tu memang kita tak boleh nak buat. Okey, 41, klise sangat sebut benda ni. Okey, klise sangat sebut benda ni. Betul ke citation nak kena buat 5 tahun? Okey, saya ada satu je jawapan yang saya kerap bagi kat semua orang macam ni ya. Apa-apa pun bahan bacaan, melainkan bahan-bahan bacaan macam agama, sejarah atau benda-benda kisah-kisah lama. Okey, itu orang suka baca. Tak kisahlah citation, lagi lama tahun tu lagi rare. Okey, itu satu bidang. Tapi bila sebut jurnal ni, kita kata satu penulisan pendek, orang nak tahu biasanya benda-benda yang semasa. Sebab kalau benda yang semasa ni dia punya audien pembaca dia ramai. Jadi 5 tahun tu menunjukkan currently, recently, menunjukkan benda-benda semasanya, menunjukkan benda-benda yang sangat-sangat terkininya, sangat boleh ceritakan dengan keadaan sekarang. Sepadanlah tahun terbit 2020. Bila terbit 2020, semua orang duk menjangkakan artikel ni memang benda yang current, benda yang terkini. Agak frust semua orang bila baca paper tahun 2020 lah, paper 2020 tapi citation semula lama-lama. Okey, jadi publisher banyak komen saya dapat. Nombor satu, you kena tahu komen. Kalau you tak banyak cite 5 tahun, you akan dapat komen. Dia sendiri akan minta supaya tambahkan citation 5 tahun terkini. Kalau tanya saya ambil dua keadaan. Pertama, saya perlu banyakkan. Yang kedua, presentation. Jadi yang awal-awal tu memang saya kena letakkan tahun-tahun yang baru. Contoh dah sampai dekat method, tak apa, masuk lama sikit. Tapi yang bahagian-bahagian isu tu memang kena isu yang baru lah, kena relate. Sebab surat khabar ni dia longgar sikit. You boleh cite surat khabar, boleh cite media, boleh cite platform-platform yang lain. Kalau saya pernah tengok orang pernah guna ni, Q1 pernah saya jumpa, Wikipedia pun boleh terima cite, Oxford Dictionary pun orang boleh accept. Jadi maklumat-maklumat tu surat khabar pun boleh cite. Jadi tak ada masalah. Surat khabar Metro, Sinar semua dah masuk Q1 dah. Jadi benda-benda macam tu tak ada masalah dari segi jurnal. Tapi dari segi tesis kena ikutlah supervisor dan juga ialah manusia, keperluan dan kehendak lecturer-lecturer di fakulti dan sebagainya. Kalau tanya saya kena accept. Tapi the way you presentation tu macam mana, you tak gunakan surat khabar tu sebagai you depend benda yang means, tapi dia jadi support. Tapi cara menulis dalam tesis dia kena ada teknik tu. Appendix tu guna elok-elok. Jangan appendix tak ada harga. Semua benda-benda yang kalau kadang yalah, kita kena tahu environment penulisan ni. Kalau rasa tak sesuai tu di dalam chapter, kita sampaikan maksud isi media itu, tetapi detail tu boleh refer appendix di ruang appendix. So boleh refer jadual ke table di appendix. Okey. Jadi 5 tahun segini saya beritahu tadi sangat penting. Dia bukanlah satu paksaan, tapi dia merupakan satu yang di-encouragekan supaya 5 tahun kini ni, supaya mencerminkan situasi semasa, kekinian sesuatu isu, trends, proses penyelidikan ataupun dapatan kajian itu sendiri. Okey, ni juga saya baca ya, ini pun keyword sangat penting. Pembelian artikel dan pemilihan bahan bacaan juga lebih kepada sumber yang baru. Okey, rujukan atau sumber yang baru ini turut mengesahkan permintaan juga lebih daripada sumber citation yang baru. Okey, dari segi pemilihan juga, cara orang nak pilih artikel, orang akan tengok juga. Sebab ada setengah ni jurnal kita boleh tengok reference. Dia bagi abstract, kemudian dia bagi reference. So kita tengok reference. Yelah, orang nak beli artikel, orang nak jual pun pandai. Okay, dia kalau bagi isi, orang tak beli dah, orang nak ambil. Jadi dia tunjuk reference. Dia reference pun site yang baru-baru, sesuai nak beli artikelnya. Macam kita nak menjual lah. Okay, you ada abstract dan sebagainya. Tapi ada jurnal yang bila nak jual artikel ni, dia tayangkan reference. Jadi bila tengok reference tu, banyak yang latest ni, sesuai kita beli artikel ni. Ni kan tengok dia punya kompetitor ataupun jurnal lain lah, jurnal B. Kau tengok jurnal ni, nama je nakkan terbit 2020, tapi reference dia semua 1990. Tak payahlah kita beli artikel ni. Sama juga siapa yang nak beli, library nak beli. So library lagi matang, dia dah tahu dah. So dia akan pilih jurnal-jurnal untuk dia langgan adalah jurnal-jurnal yang ada reputasi, termasuk benda yang current, yang terkini. Okey, bila sebut 5 tahun terkini dia, bukan chief editor nak, dan kita pun akan memantapkan penulisan artikel itu supaya nampak currently. Okay, orang yang nak beli, nak baca pun juga menilai dari segi citation yang baru. Jadi penerbit
penerbit kena consider semua ni. Apa researcher buat, dia bagus untuk dia. Dan kita pun terima sebab chief editor pun setuju nak naikkan taraf jurnal dia kena 5 tahun kini. Malah permintaan daripada customer ataupun library pun nak juga yang terkini. Jadi publisher tahu, oh ini kita punya segmentation. Kita memang kena aim bahawa 5 tahun terkini ni benda yang baik, benda yang positif. Okey, tak ada siapa pun nak melarang. Okey, cuma saya akan ajar nanti macam mana, ataupun dah sebut tadi secara umum, bagaimana kita nak cite nampak 5 tahun terkini, kita cuik-cuik je. Okey, artikel dah siap, sebelum nak submit cuik-cuik lah bagaimana nak masukkan citation 2020 tu. Dia ada cara sebenarnya. Okey. 42, rujukan perlulah mengikut format yang telah ditetapkan. Tadi citation ada teknik dan cara, ada format dia. Begitu juga dengan rujukan. Biasanya dalam author guideline dia dah beritahu, kadang-kadang orang pakai APA dengan Chicago-nya, dengan Harvard dia. Jadi ikut, jangan ikut, oh saya dekat universiti pakai ni, jadi artikel kena ikut macam ni juga. Nanti susah lah. Nanti kan artikel format lain, tesis format lain. Pening lah, kenapa tak sekalikan je, senang. Janganlah bincang benda tu, cerita pasal senang, semua orang nak senang. Tapi setiap jurnal dia ada standard dia. Jadi kita kena ikut. Kita faham lah. Dalam kes ni kan, kita kena buang ego. Ego sangat kena buang. Kita dalam keadaan, macam kita dalam proses interview, orang tanya, kita cuba jawab. So kita cuba jawab sebaik mungkin, sebab kita nak kerja dengan kat syarikat tu, dia nak ambil kita bekerja, bukan kita nak ambil dia bekerja. Jadi dalam konteks ni kita kena cuba tunjukkan performance yang bagus supaya kita dipilih bekerja dalam syarikat itu. Sama juga dekat sini, kita nak artikel kita terbit. Dah lah terbit, tak kena bayar, free dekat top publication tu, Q1 dah tu. Lepas tu ego sombong tak ingat. Jadi kena ikut format guideline yang telah diberi supaya kita tahu. Jadi seorang yang humble, macam saya beritahu minggu-minggu yang sebelum ni, kita seorang researcher atau penulis ni berkarya, kita kena humble. Sebab humble tu akan menyenangkan hati kita. Akan menjadi proses jadi mudah. Jadi kita jadi humble tu, maksudnya kita ikut je lah format yang dia telah tetapkan. Setiap website memang ada author guideline dia, sama dalam bentuk PDF atau dalam bentuk website. Baca di situ. Ada setengah jurnal buat benda yang bagus. Kalau nak submit kan kena read. Lepas read baru tekan dia ada tick. Maksudnya dah baca clause tu, I understand all the author guideline and I agree to follow all the guideline produce yang dia telah ditetapkan oleh jurnal ni. Tips tu, rujukan kena ikut format. Kenapa? Ini pengalaman saya, sebut dua je lah. Sebut pun tak apa. Springer dengan Sign Direct. Dua ni, kalau you main-main format tak betul, bye-bye je. Sebab saya pernah dapat dekat Springer. Ini yang jenis yang lepas saya dapat komen dalam 17 komen. 16 komen pasal reference je. Reference dengan citation. 16 komen pasal citation dengan reference. Citation dia minta tukar. Author dia tak bagus. Ni tak current. Dia ada benda yang baru, dia kena tukar. So citation saya salah. Ada a few memang saya tahulah, saya macam hari tu macam agak lama lah, time muda baru nak tulis artikel tu, saya ingat 2013. Ketika tu macam lepas buat terus nak submit. Jadi nampak kesan pada saya lah, di mana artikel tu tak cukup kuat. Alright. Jadi make sure rujukan ikut format. Kemudian rujukan ditulis mengikut maklumat yang diperlukan dengan betul, dengan lengkap. Jadi bila sebut rujukan ni kena betul lah. Kadang-kadang kita tahu ada benda yang forthcoming, ada yang impress, ada yang dah terbit, dah ada volume number. Biasa sekarang ni jurnal yang top publisher smart. Dia kata, you baca artikel, dia akan tulis how to cite this article. Jadi dia bagi dah semua maklumat. So you jadi ikut. Yelah, kadang-kadang artikel tu boleh terbit baru online. Jadi kita cite 2020. Tapi sebenarnya artikel tu terbit 2021. Dia kadang-kadang paper saya 2 tahun tunggu, forthcoming 2 tahun. Duk cite sekejap 2018, duk cite sekejap 2019, rupanya terbit 2020. Jadi ikut format yang dia telah tetapkan, mengikut cara yang betul macam mana nak cite. So biasanya jurnal yang impress atau forthcoming ni dia dah bagi tahu how to cite this journal. Jangan ada buat kesilapan lah, salah eja nama, volume salah, issue number salah, page number kurang satu nombor. This one kena betul-betul particular, no mistake. Sebab tu kita dah ada satu perisian atau 2 atau 3. Contohnya lah, kita ada Mendeley, EndNote. Gunakanlah perisian ni untuk pengurusan rujukan. Dia ni alat, dia satu tools untuk mengurus rujukan. Jadi gunakanlah Mendeley dengan EndNote. Saya tahu benda ni macam dekat Malaysia ni agak terkejut bila dah buat literature ni dah guna Mendeley, dah guna. Saya punya faham, saya je. You nak guna benda yang baik, kita kena
hargai dan raikan. Memang Mendeley bagus, tapi Mendeley ni pengurusan rujukan, itu dia punya standing, dia punya prinsip. Memang boleh download masuk kat Mendeley sebab kan pengurusan rujukan. Tapi bila you nak menulis literature review, you kena ada benda-benda lain, you kena ada benda yang main, iaitu bahan, bila tu cara menulis, kumpul fakta dan cara menulis, dengan ada plusnya pengurusan rujukan Mendeley, baru tip top. Okey, kat situ. Okey. Kemudian tip yang ke-84, semua citation telah ada rujukan. Okey, ni biasa kan berlaku missing. Bila cross check oleh site sampai 40, tapi reference cuma ada 35. 5 reference missing. Kalau rasa nak hilang penat tu cepat, senang. Hilang penat tu cepat, contohnya penat-penat buat je, lepas tu esok reject. Reject bukan susah, sebab kan saya kata chief editor tengok tajuk, abstract, keyword dengan reference. Tengok reference dia check lah, dia ada sistem dia, hyperlink dia. Dia tengok sekarang ada berapa reference missing, tak payahlah reject lah. Paper bulan apa-apa lagi, first impression dah out. Jadi jangan ada berlaku missing citation. So dekat case ni Mendeley dengan EndNote boleh tolong lagi, boleh support kita. Kemudian dua software ni akan bantu untuk kita mengenal pasti bahawa ada artikel kita tak ada citation. Tapi to be check lah, kadang-kadang bila kita guna Mendeley ni kita tak update. Of course kita selaku manusia kita lagi hebat daripada robot daripada mana-mana sistem. Jadi kita manually juga, sistem manually. Kita tahulah apa yang kita tulis. So kita sebelum kita hantar tu kita tengok dekat reference. Buat tick lah, bukan banyak pun artikel jurnal dalam 5 ke 10 muka surat. Jadi kita boleh check one by one untuk kita pun rasa seronok supaya tidak ada missing. Okey, yang terakhir, orang duk tanya juga berapa bilangan reference. Sangat subjektif, tidak ada satu. Biasanya kalau top publisher pun cakap not mention, tak ada min and max. So you boleh produce berapa reference. Tapi bila cakap macam tu tak boleh lah suka-suka hati. Kita kenalah investigate jurnal yang kita nak hantar, commonly berapa reference dia. Tapi kalau tanya juga saya, nak juga jawapan, saya kata satu muka penuh ataupun 15 reference at least. Tapi itu pun tak tepat. Tapi orang nak tanya, itulah satu muka surat penuh ataupun 15 reference. Yang paling tepat adalah lihatlah di author guideline. Kalau tak jelas ataupun dia cakap not mention, kita tengok secara actual dia yang jurnal tu dah terbit, secara praktis dia berapa banyak citation yang diperlukan ataupun reference yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal. Kalau 15, maka 15 lah. Okey, alhamdulillah kita dah selesaikan 15 lagi tips hari ini untuk memastikan chances kita, meninggikan peluang kita untuk terbit di sebuah artikel jurnal. Kenapa publisher ni sangat-sangat ego bila dengan citation, dengan reference macam ni pun dia tak layan. Kena ingat, ni artikel kita, chief editor atau web editor tak kuasa untuk perbetulkan kita bahagian ini. Sebab ni kerja profesional. Aku pula nak kena betulkan reference kau, aku pula nak masukkan page nama. Itu bukan tugas journal editor, itu tugas author. Jadi yang kedua you kena faham adalah demand and supply. Bukan kita seorang saja hantar. Kita siapa? Okay, kita siapa? Aku ni pun tak boleh hantar kat sini, kau siapa? Jadi kita nak hantar kat jurnal ni, kalau tak lengkap, bye-bye je lah. Dia ada, mungkin ada 100 ayat manis untuk reject. Terima je lah ayat manis, apa nak buat. Nanti kerani dia reply lah. Saya silap komputer yang reply bila kena reject. Okay? Jadi dalam case ni, kita nak tengok kesungguhan, effort seseorang tu. Apabila orang tu teliti, yang keyword saya tak sebut bang ini, bila seseorang yang teliti, dia disiplin, dia ikut format, dia tahu apa publisher nak. Sebab tu nanti kita tips yang berikut nanti saya akan cerita what is a publisher needs. Ini ramai orang tak tahu yang sebenarnya publisher pun dia pun tak nak cakap apa yang dia nak. Jadi sebenarnya kita nak artikel macam ni. Jadi kadang-kadang publisher pun kadang-kadang dia tak boleh nak sebut sebab dia tu menyebut dia hal-hal etika. Maksudnya ada suatu benda yang nak, tapi kalau aku sebutkan orang kata ngada-ngadanya publisher ni. Publisher ni nak pentingkan diri sendiri, nak naik cepat lah tu, nak kejar ranking lah tu. Okey, kita kena faham apa yang tersirat dalam publisher. Jadi saya membaca contohnya FAQ dia bagi hint. Kemudian baca dekat news, bulletin dekat website, kadang-kadang dia ada bagi talk dekat YouTube, kadang-kadang seminar. Jadi kita dengar, oh ini dia punya hala tuju. Kadang-kadang adalah report yang keluar, kadang-kadang chief editor ada bagi hint, kadang kita follow. Sebab tu kalau tanya saya memang follow. Saya semua, saya direct, Emerald tu semua. Jadi bila keluar je iklan saya like je. Kalau tak baca pun saya like je sebab saya nak dapatkan engage. So anything apa-apa saya share. Kadang-kadang saya communicate sangat penting. Kadang-kadang dia macam terkejut lah orang-orang macam saya ni duduk bawah tempurung, contact dengan dia orang, buat repo. So ceritalah macam mana researcher kat Malaysia. So macam mananya kita ni betul-betul
tengah time betul-betul nak kejar ranking, so tengah menggila orang kata dengan lecturer je, dengan pelajar dia. Kadang-kadang saya rasa macam thesis dengan Q1 tu lagi penting daripada thesis. Jadi benda tu tak balance dengan cantik. Jadi sometimes kita diskusi benda tu lah. Kadang-kadang saya ambil job, yelah kadang-kadang ambil jadi marketing dia, kadang-kadang macam tu lah. So dia pun, kita ada benda yang repo yang kita kena buat. Jadi itu antara benda-benda serpihan. You all pun boleh dapat juga macam saya dapat lah. Macam saya ni kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang secara tak sengaja kan, bila kita very close dengan satu publisher, kadang-kadang dia start dulu, kadang-kadang saya ketuk pintu kan, saja je apa yang saya boleh buat sambil masa tengah ada ni. Jadi kita make deal, relationship, repo yang bagus antara chief editor dengan jurnal. Okay, jadi saya tak nak main-main dengan hubungan repo ni sebab saya tak nak ambil konflik interest. So saya fikirkan long term. So jangan bila dapat satu peluang je terus saya pusing. Saya bukan jenis spin off. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak untuk hari ini, untuk faham apa itu tip and tricks dari segi perspektif citations and reference. Sangat penting kan. You tengok tadi macam semua everything, you kena cite jurnal yang paling banyak, you kena cite jurnal yang you nak hantar, you kena cite family dia, you kena cite publisher, you kena cite chief editor, you kena cite guru sifur, cite kawan-kawan, and everything. Semua dia akan meningkatkan reputation, reference, citation, format semua kena betul. Don't missing. Boleh gunakan software sebagai tools macam Mendeley dengan EndNote, everything. So benda ni sangat particular. Saya anggap benda ni sangat serius, technical, sebab saya beberapa kali di reject pasal benda-benda macam ni. Okay, jadi saya minta semua orang alert supaya kita boleh tahu apa publisher nak, apa yang sebenarnya chief editor nak, supaya kita boleh fulfill untuk mengelakkan ataupun tidaklah kena reject di pusingan awal dan meningkatkan chances untuk accept, seterusnya untuk publish. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam sebutan atau menyampaikan. Saya sangat-sangat mohon maaf supaya semua orang dapat manfaat dan dipermudahkan. Assalamualaikum dan terima kasih.